Now, timbul dia kata, okey, itu Sarawak Pay. Sekarang kita tengok padu pula. Sistem padu dibangunkan sepenuhnya oleh penjawat awam dari 3 agensi utama. Kementerian Ekonomi, Jabatan Perangkaan, Unit Permodenan Tabiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia atau Mampu dengan penglibatan data lebih dari 300 institusi kerajaan. Soalan saya, Sarawak Pay dengan padu, yang mana lebih selamat, tuan-tuan? Dari segi data, kalau nak dibogel dengan tu, yang mana lebih selamat? Kan? Jadi kalau kita nak cerita, bukan saya nak perkecilkan Sarawak Pay, tak. Tapi poin saya adalah, kalau YB Karim nak persoalkan tentang membogelkan data, YB Karim kena persoalkan Sarawak Pay terlebih dahulu, sebelum dia nak mempersoalkan padu. Bagaimana data kita, peranti kita, boleh dijaga oleh sebuah syarikat yang dimiliki 100% oleh kerajaan China? Silakan. Okey, soalan seterusnya. Apakah data boleh bocor? Now, tuan-tuan, ada yang berkata, dan soalan ini telah dijawab oleh Rafizi pagi tadi, dia kata, apa jaminan kerajaan data tidak akan bocor? Saya nak kerajaan jamin, bagi satu surat mengatakan kalau bocor boleh kena sesuatu. Tuan-tuan, pernah tuan-tuan sign dekat Google, dekat Facebook, dekat TikTok, kalau data bocor maka kita boleh saman? Pernah tak? Kenapa tak pernah ada benda tu? Sebab, tuan-tuan, dalam dunia ni tidak ada satu sistem pun yang mengatakan dia tak boleh bocor. Tak ada sistem so far yang pernah wujud di dalam dunia ni selamat gila. Dia macam ni, tuan-tuan. Saya selalu terangkan sistem security ni dia macam padlock. Okay, dia macam padlock, macam lock pintu rumah kita lah. Ada pintu rumah kita murah, kita boleh padlock harga RM10, RM20, kita dah ada dah. Kita juga boleh beli padlock yang harga RM1,000, kan, RM100,000 contohlah, kan. Saya tak tahulah padlock RM1,000, tapi ribuan ringgit. So apa beza padlock harga RM1,000 ataupun kunci rumah harga RM1,000 dengan kunci rumah harga RM10? Bezanya adalah pada sukarnya pencuri itu nak masuk. Dan menurut Rafizi, berjuta kali orang memang melalui DDoS, melalui apa orang kata, melalui kaedah-kaedah hacker, dia nak cuba untuk pecah masuk di dalam padu. Malah daripada Januari sampai sekarang tak ada seorang pun yang berjaya. Tapi ada itu Ngakoming mengatakan dia ada dalam cari dia kata ada sistem padu telah berjaya dihack. Itu bukan sistem padu yang ada sekarang. Itu padu di bawah agensi. Nama dia padu juga tapi bukan padu yang ini. Kemudian ada seorang kata, pendakwah teknologi, dia kata saya telah berjaya mendaftarkan data-data ini di dalam padu. Tuan-tuan, pasal tak pada data terakhir tu tuan-tuan kena buat KYC, know your customer, pegang IC. Tuan-tuan boleh masuklah data apa sekalipun, akhirnya verification itu pada bila tuan-tuan pegang IC. Data yang awal tu tak akan valid without data IC. Saya pelik lah kalau pendakwah teknologi tak faham KYC tu kan. Kan? Alright. Dan untuk nak menunjukkan, kalau kita cerita bocor ni tuan-tuan, takut tuan-tuan kata saya nipu pula. April 2019, Abang Jo menandatangani Memorandum Understanding antara Union Pay International dan juga Siliconnet Technologies Sendirian Berhad. Kan? Itu soalan yang seterusnya. Now, baik. Soalan seterusnya. Apa akan jadi kalau saya enggan mendaftar dengan padu? Saya tak nak daftar dengan padu. Saya enggan mendaftar dengan padu. Baik, saya jawab soalan ini. Pertama sekali, sebenarnya data tuan-tuan dah ada dalam padu. Sebab itu bila cerita bocor tadi, dia tak akan bocor. Macam mana nak bocor? Sebab data tu memang tuan-tuan dah bagi. Dah ada dalam padu dah. Kan saya kata tadi bahawa padu ni mengambil data daripada lebih 300 agensi kerajaan dan meletakkan sentral di bawah satu agensi kerajaan. Sebenarnya data tuan-tuan dan puan-puan semua dah ada dalam padu. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak tak nak update padu, so data tuan-tuan dan puan-puan hanya akan paling latest adalah pada bulan tahun 2021 tahun 2022. Sebab 2021-2022 adalah last kali kita buat bancian. Okey, jadi data itu pada itu je lah. Jadi katakanlah daripada tahun 2022 sampai sekarang, katakanlah
tuan-tuan dah tukar kerja, tuan-tuan dah berhenti kerja. Mungkin masa tu bujang, sekarang dah kahwin. Masa tu tak ada anak, sekarang dah ada anak. Masa tu mungkin anak 1, 2, 3, sekarang dah ada 3, 4, 5 orang anak. Takkanlah ada masa 2 tahun kan. Tambah lagi seorang anak contoh. Masa tu kahwin, sekarang cerai. Masa tu ada pendapatan, sekarang tak ada. So, yang sekarang ini tak ada update lah. Jadi kerajaan nanti kalau nak buat keputusan, contoh pemberian subsidi dan sebagainya kepada golongan B80, dia tak ada B40 dah, B80 atau T20, maka dia hanya bersandarkan kepada data 2021, 2022. Jadi katakanlah pada tahun 2021, tuan-tuan ni T20. Masuk tahun 2023, tuan-tuan bankrupt jadi B40. Sebabkan tuan-tuan tak nak update data tersebut, maka data itu masih anggap tuan-tuan dan puan sebagai T20. Saya memang tak nak sebab aku tak dapat pun. Dan tak apalah. Rafizi pun kata tadi, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan T20 memang tak layak dapat subsidi, dan tak payah update pun tak apa. Sebab data tuan-tuan memang dah ada. Habis kenapa Rafizi paksa juga? Dia bukan Rafizi paksa. Kita nak dapat seakurat mungkin data. Seakurat mungkin data. Mungkin tuan-tuan dalam IC tuan-tuan duduk kat Kelantan. Tapi tahun ini tuan-tuan dah pindah dekat Selangor. Mungkin tuan-tuan IC dekat Kuching. Tapi tahun ini dah pindah dekat Miri. Jadi daripada segi bantuan nanti kita akan permudahkan. Kerana kita tahu di mana tuan-tuan berada. Itu pertama. Yang kedua, ada yang kata, adakah ini menggantikan banci? Itu soalan seterusnya. Adakah ini menggantikan banci? Jawapannya tidak. Padu tidak menggantikan banci tetapi memudahkan banci. Bancian ini tuan-tuan, bila kerajaan Dawson buat bancian, dia mengambil masa 1.5 tahun nak buat banci. 1.5 tahun nak habiskan 22 juta penduduk 18 tahun ke atas. Itu pun bukan semua boleh pergi. Bermakna, dalam tempoh 1.5 tahun itu, orang yang interview pertama tu by the time 1.5 tahun, dan mungkin data dia dah tak valid dah. Dah outdated dah data dia. Jadi bayangkan sekarang ini, kalau by the end of this week, 31 bulan ni, kita dapat 10 juta. Sekarang ada 7 juta data sudah dapat. Kita dapat 3 juta lagi data. Katakanlah by the end of 31 bulan, kita dapat 10 juta data. Bancian nanti tak perlulah kepada 22 juta. Dia hanya fokus kepada 10 juta yang tak mendaftar lagi. Jadi kerja itu lebih pendek. Masa itu lebih singkat, lebih efisien. Kan? So, kesimpulan dia, kalau saya tak nak bagi data saya, tak apa. Data anda dah ada dalam tu. Kan? Data anda dah ada di dalam itu. Jadi tak timbul persoalan. Okey. Jadi adakah kalau orang Sarawak tidak mendaftar, maksudnya kerajaan negeri dah buat arahan tidak boleh tidak mendaftarkan, maksudnya rakyat Sarawak semua tak ada data? Tak. Rakyat Sarawak semua dah ada data. Rakyat Sarawak semua dah ada data, dan siapa yang nak mendaftarkan, nak update. Sebenarnya padu ini update. Siapa nak update? Macam saya sendiri, bila saya update, ini kerja lama saya ni tahun 2014. Saya dah berhenti kerja 2014, so 10 tahun dah saya berhenti kerja. Tak ada dalam sistem itu sebab saya tak bayar, sebab saya tak register, sebab saya kerja sendiri. Saya tak ada dalam sistem yang meregisterkan. Jadi saya update, saya bekerja sendiri. Berbeza kan? Tapi kalau tuan-tuan tak nak, tak apalah. Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah, cuma itulah nanti. Alright, now timbullah satu lagi persoalan. Adakah padu itu tidak ikut regulasi PDPA? Ini antara yang menyoalkan ni orang PKR sendirilah. Tuan-tuan, padu tidak terikat dengan PDPA. Padu ini terikat dengan OSA, Official Secret Act, Akta Rahsia Rasmi Kerajaan. PDPA, kalau PDPA dia sebenarnya konsen je, dan dia tertakluk kepada orang bukan kerajaan. OSA ni lagi tinggi daripada PDPA, tuan-tuan. Kalau pegawai kerajaan bocorkan rahsia dalam padu ni, atau mana-mana, bukan padu je, mana-mana data kerajaan, diorang boleh dipenjarakan sehingga seumur hidup, tahu tak? Saya baca Section 3 OSA, siapa yang menjadi pengintip, hukumannya penjara seumur hidup. Seumur hidup ke sepanjang hayat? I think imprisoned for life, seumur hidup. Dia dipenjarakan seumur hidup. Itu Section 3 OSA.
Section 41 bagi kesalahan yang lain yang mendedahkan dokumen, mengambil gambar tu silap. Penjara 1 tahun sehingga 14 tahun. Section 81 1 hingga 7 tahun. PDPA maksimum pun setahun penjara. Itu pun option. Mungkin juga denda. Maksimum setahun. OSA ni tuan-tuan, seumur hidup pegawai kerajaan tu boleh kena. Bukan pegawai kerajaannya, orang yang terlibat tu pun sama. Rakyat kena boleh juga di bawah OSA. So, tiba-tiba cerita pasal PDPA. Oh, padu ni bawah OSA tuan-tuan. Itulah yang menjadi masalahnya apabila engkau orang sendiri tak faham tentang isu ini. Kan? Jadi rasa terpaling. Dia rasa PAS tidak bersetuju dengan padu ini kerana tidak clear. PAS nak negeri dia sendiri pun dia tak boleh jaga. Tiba-tiba nak cerita pasal padu.